Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada petang ini yang merupakan siri yang ke-13, pertemuan kita yang ke-13 pada petang ini. Allah memberikan kita keizinan, kelapangan, Allah memberikan kita hidayatul taufiq untuk kita sama-sama mendalami salah satu daripada 6 rukun iman, iaitu beriman kepada para malaikat. Jika kita ingin mengukuhkan keimanan kita, maka sudah pasti salah satu jalannya adalah dengan kita mengenali apa yang patut kita imani. Jadi moga-moga dengan berkat yang Allah beri kepada kita sepanjang kita bersama dalam setiap pertemuan kelas kita hari Ahad 2:30 petang ini, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa keyakinan kita yang semakin bertambah akan kewujudan malaikat, akan kemuliaan para malaikat. Semoga dengan tajuk ini dapat menambahkan rasa kekaguman kita, takjub kita kepada kebesaran Allah, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan sambung, kita akan masuk kepada bab yang kelima. Dalam nota ini dia tulis bab keempat, tapi sepatutnya adalah bab yang kelima. Kita nak masuk kepada tajuk hubungan. Rasanya yang lepas tu saya dah habis kot. Okey, yang ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, boleh dengar suara saya dengan jelas atau bagaimana? Mohon maklum alas terlebih dahulu dari tuan-tuan dan puan-puan. Jelas Ustaz. Boleh Ustaz. Okey, Alhamdulillah jelas Ustaz. Okey, kalau terputus siaran, tuan-tuan harap bersabar, saya akan masuk semula ya, kerana saya berada di kampung, jadi talian agak banyak gangguan, tapi semoga Allah Ta'ala melapangkan, mudahkan urusan kita. Baik, minggu lepas kita dah habiskan untuk sifat keempat, belum masuk lagi. Untuk sifat yang keempat, yang Allah Ta'ala cerita tentang ibadatnya para malaikat. Pohon pengesahan dari tuan-tuan dan puan-puan. Dah masuk kan? Itu sifat keempat. Macam mana? Sifat yang tentang Baitul Izzah ni alhamdulillah kita dah selesai. Tapi yang keempat ni, sebab keempat ni kita sebelum ni kita ada ulas ya tentang karakter yang ada pada malaikat. Jadi secara tidak langsung sifat ataupun cara ibadatnya malaikat adalah dengan menunjukkan melahirkan perbuatan mereka takut kepada Allah. Sebenarnya takut kepada Allah ni itu pun satu ibadah. Macam kita boleh buat ibadat takut yang ada pada hati kita. Dia perasaan ni pun sebenarnya dia boleh jadi salah satu cara ibadat. Perasaan apa? Perasaan ikhlas. Perasaan apa? Perasaan kasih kepada Allah. Perasaan takut kepada Allah. Perasaan kita rasa keagungan Allah. Okey, perasaan ini pun sebenarnya ia boleh jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sifat para malaikat ini yang keempat, ibadat mereka kepada Allah adalah mereka ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut yang biasa-biasa, tetapi mereka takut dengan sebenar-benar takut yang mana mereka takut kerana mereka benar-benar mengenali siapakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang kenal Allah, yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, yang mulia, kan? Sifat mereka tu sebenarnya memberikan kita input, memberikan kita maklumat, kan? Maknanya kenapa para malaikat takut? Maknanya mereka kenal Allah. Jadi ketakutan mereka ni sebenarnya yang seharusnya kita ikuti. Sebab apa? Sebab para malaikat ni mereka sangat dekat dengan Allah. Mereka kenal Allah. Jadi daripada apa yang berlaku kepada para malaikat ni, sepatutnya kita semua kena meniru apa yang ada pada sifat ataupun cara ibadatnya para malaikat. Salah satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam suratul Al-Anbiya, muka surat nombor 7, dalam nota ini, ayat dan terjemahan ini, surah Al-Anbiya ayat nombor 28. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Okey. Apa makna depan, apa makna belakang? Okay. Makna depan dan makna belakang ini dia sangat berkaitan dengan ayatul kursi. Kalau kita baca ayat kursi pun kita akan jumpa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi siapa yang ada mengikuti tadabbur ayatul kursi, jika di bawah bimbingan kami pada setiap hari Ahad pagi, minggu pertama dan minggu yang kedua, insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi untuk membincangkan ayatul kursi. Telah kita sebutkan bahawasanya makna depan ni ulama khilaf. Para ulama tafsir mereka berbeza pandangan. Ada yang kata depan ni maknanya dunia, ada yang kata depan ni maknanya akhirat. Ada para ulama kata belakang mereka ni maknanya dunia, ada kata akhirat. Berlaku perbezaan pendapat. Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala ni mengetahui apa urusan akhirat, apa urusan dunia. Lepas tu Allah memberitahu wala yashfa'u, mereka tidak akan dapat memberikan syafaat illa limanir tada, melainkan bagi siapa yang Allah redha. Okey, lepas tu mereka ni, kalau kita tengok kepada konteks ayat sebelum dia merujuk kepada para malaikat, yang Allah mengatakan mereka ni apa? Wa hum min khasyatihi, mereka ini sentiasa bimbang, sentiasa takut mereka, musyfiqun, akibat rasa takut mereka kepada Allah. Okey, perkataan khasyah, perkataan khasyah, sesiapa yang pernah mengikuti tadabbur ayat surah Al-Mulk, kalau tuan-tuan belajar dalam suratul Mulk pada ayat yang ke-15 tak silap saya, yang ayat tu Allah menyebutkan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey, perkataan khasyah di sini dia merujuk kepada perbuatan takut yang bersangatan. Jadi para malaikat ni Allah mengatakan bentuk ibadah mereka, mereka sentiasa takut yang sangat-sangat takut. Kenapa mereka sangat-sangat takut? Kerana mereka mengenali siapa Allah itu.
Jadi ini adalah salah satu ayat yang Allah menyebut tentang bentuk ibadat malaikat yang keempat, iaitu sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok satu contoh situasi keadaan di mana takutnya malaikat ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana hadis yang terlihat muka surat yang ke-8. Okey, ada matan hadis dan juga terjemahan hadis. Yang hadis datang daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kita terus pergi kepada terjemahan dia, terjemahan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah apabila hendak mengisyaratkan kepada suatu perintah dan mengucapkannya dengan wahyu, maka pada saat itu langit akan bergegar atau bergemuruh kuat disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, jika Nabi SAW menyebutkan, jika para penghuni langit mendengarnya, penghuni langit ni kita dah sebut, ya, bahawasanya tempat tinggal para malaikat adalah di langit. Sebab itu mereka digelar dengan istilah Mala'ul A'la, penghuni tempat tertinggi. Jadi para malaikat yang berada di langit-langit ni, apabila mereka mendengar mana-mana perintah Allah yang nak diuruskan, yang perlu diselesaikan, mereka akan pengsan lalu sujud kepada Allah. Dia punya takut ni sampai mereka pingsan, tu tak bayangkan. Takut yang bawa sampai kepada pingsan. Cuba kita renung-renungkan, kita bayangkan, kita hayati kan betapa besarnya perintah Allah tu. Kan? Betapa kata orang, apa saja perintah Allah, wahyu yang Allah nak bagi, urusan nak dijalankan, sangat berat bagi para malaikat. Mereka takut kepada Allah sampai mereka pingsan. Maka dalam ramai-ramai malaikat tu yang akan mengangkat kepala kali pertama adalah Jibril alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah berbicara kepadanya dengan wahyu yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Tabrani dan juga Ibnu Abi Hatim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebab itu makhluk-makhluk yang mereka kenal Allah ni, mereka memang tahu hakikat, memang sepatutnya memang kena takut pada Allah kerana keagungan Allah tu. Kita bayangkan kalau Allah wahyukan sesuatu, Allah nak perintahkan sesuatu kepada para malaikat, malaikat boleh pingsan, termasuk Jibril. Kan? Macam mana dengan wahyu Al-Quran yang Allah bawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah wahyu Allah. Sebab itu kalau kita baca dalam suratul Hasyr kan, yang Allah mengatakan ayat yang law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat tu Allah kata kalaulah kita melihat Quran itu diturunkan kepada gunung ganang, tentu gunung ganang itu akan menjadi pecah. Sebab apa? Mereka rasa beratnya wahyu Al-Quran itu. Bagaimana dengan kita manusia yang kita penuh dengan tanggungjawab? Bagaimana keseriusan kita terhadap wahyu Allah? Bagaimana tindakan kita apabila ia berkaitan dengan titah dan perintah Allah
Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka cukuplah satu hadis ini membuktikan kepada kita bahawasanya di antara ibadat para malaikat sepanjang hari adalah mereka ini melahirkan, menunjukkan perasaan takut, khasyah, takut yang sebenar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi kita terus kepada bab yang kelima. Sebenarnya bukan bab keempat ya, adalah bab yang kelima. Ya, saya minta tolong betulkan pada minggu lepas. Okey, kita nak masuk kepada bab yang baru, iaitu kita nak lihat apakah hubungan, peranan, tugasan para malaikat yang Allah cipta ni kepada manusia. Mula-mula kepada Nabi Adam, kepada anak-anak Adam, sampailah kepada zuriat keturunan Adam. Bab yang kelima ni akan memberikan kita jawapan ataupun merungkaikan persoalan mengapa Allah Ta'ala nak ciptakan malaikat. Kan? Jawapannya adalah malaikat tu diciptakan adalah untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ditugaskan untuk hikmah yang tertentu. Kerana semua makhluk ini seperti para malaikat pun mereka adalah hamba kepada Allah. Allah Ta'ala tidak memerlukan mana-mana makhluk pun untuk mengurus bumi, untuk mengurus langit, nak mentadbir alam, sekian alam. Tetapi penciptaan malaikat, dia mempunyai hikmah. Di antara hikmahnya, mereka juga adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para malaikat ni, mereka memang tidak lepas, tidak lari daripada bertanggungjawab kepada manusia. Yang pertama, peranan malaikat ni, mereka pernah terlibat dalam mereka bertanya tentang hikmah penciptaan Nabi Allah Adam. Kenapa para malaikat ini dia mempunyai hubung kait dengan nak ciptakan Adam? Kerana waktu Allah nak ciptakan Adam sebagai khalifah, Allah Ta'ala memberitahu kepada para malaikat. Sedangkan Allah Ta'ala boleh tak nak bagi tahu, tapi Allah memberitahu kerana ada hikmahnya. Perlu diberitahu kepada para malaikat tentang penciptaan Adam ni. Jadi ulasan ni sebenarnya, ulasan kenapa Allah nak bagi tahu, sebenarnya kita telah jelaskan pada satu sesi yang mana kalau tuan-tuan mengikuti perbincangan tajuk fakta di sebalik kisah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu pada waktu malam selepas Isyak, setiap hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga, maknanya minggu ganjil, tuan-tuan akan mempelajari tentang fakta-fakta ataupun perkara-perkara yang boleh menimbulkan interpretasi yang pelbagai. Mungkin ada persoalan, mungkin ada kemusykilan tentang kisah para Nabi ni. Kita buat satu slot khas membentangkan yang mana fakta sebenar, yang mana fakta yang paling dekat dengan ulasan. Itu pada hari ini. InsyaAllah besok malam kita akan sambung lagi tentang isu tersebut. Jadi kita boleh tengok rakaman dan juga boleh tengok nota yang kita telah ulas agak panjang juga tentang kenapa Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada malaikat tentang penciptaan Adam. Jadi peranan malaikat ni, apabila Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tahu ayat surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 Al-Baqarah ni kalau boleh
kita kena selalu ingat. Kita kena ingatkan zuriat keturunan kita. Kita kena ingatkan semua orang. Pasal apa? Pasal ayat 30 ni adalah peranan semua manusia yang hidup di atas muka bumi. Walaupun asal-asal ayat ni ditujukan untuk penciptaan Adam, tetapi Adam tu dia merupakan orang pertama yang menjalankan tugas sebagai khalif, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi saya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, siapa saja manusia hidup di muka bumi ini sebenarnya berperanan adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena ingat ayat nombor 30. Jadi kerja kita ni memakmurkan bumi Allah, mentadbir bumi Allah dengan baik, menguruskan apa sumber alam ini mengikut apa yang Allah minta. Kita menguruskan manusia ni seperti mana yang Allah kehendaki. Kita bukan boleh buat sewenang-wenang, tetapi kita ini adalah khalifah Allah. Jadi Allah Ta'ala ketika mana mengatakan kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka para malaikat ni dia mengambil, dia berperanan. Peranan dia antara yang awal-awal dengan anak Adam ni, sebab Allah dah bagi tahu kepada para malaikat mesti ada sebab kan. Jadi maka para malaikat ni dia mengambil peranan adalah dengan dia bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Tuan-tuan, sebab tu saya kata kalau ada kesempatan ikutlah kelas pada hari Isnin malam tu untuk kita dapatkan maklumat yang lebih cerah, dapat maklumat yang lebih lebih lengkap. Sebab banyak kadang-kadang kalau kita tak mendalami, tak belajar secara berstruktur, kita tak belajar dengan kaedah yang benar, maka mungkin akan ada salah faham mengatakan malaikat tu bertanya kerana nak membangkang. Sebenarnya kita telah jelaskan beberapa pendapat tentang kenapa malaikat ni bertanya kepada Allah. Jawapan yang paling hampir kepada benar adalah malaikat bertanya adalah ingin bertanya dari sudut hikmah. Dari sudut hikmahnya, mengapa Allah Ta'ala nak menciptakan seorang khalifah. Jadi ini adalah perkara pertama, tugasan ataupun hubungan malaikat dengan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Okey, bertanya tentang hikmah penciptaan Adam. Okey. Kita teruskan kepada perkara yang kedua, peranan para malaikat adalah mereka kena sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Seperti mana Allah menyebut dalam suratul Kahfi ayat 50. Okay, ayat yang Nabi Allah Adam, para malaikat sujud kepada Adam ada banyak ayat. Tetapi kita terus ambil kepada ayat suratul Kahfi ayat 50. Ya Allah mengatakan wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jumpa perkataan malaikat dekat sini. Malaikat. Jadi Allah mengatakan, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Jadi manusia ni sebenarnya tuan-puan adalah makhluk Allah yang sangat mulia di sisi Allah. Dan para malaikat tahu manusia ni macam mana. Jadi ketika Adam, Allah perintahkan untuk mereka sujud kepadanya, maka semua malaikat itu sujud, malaikat iblis. Okey, saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang kenapa iblis, siapa tu jin.
Tuan-tuan kena ikuti pengisian hari Isnin besok malam, dan sebenarnya kita dah selesai pun membincangkan apa tu bezanya syaitan, bezanya iblis, dan apa itu bezanya jin dan apa persamaan mereka. Cuma untuk malam besok ada sedikit maklumat tambahan nak menceritakan asal usul jin. Mereka dari apa? Kalau malaikat dari cahaya, jin ini daripada api. Api yang bagaimana sifatnya? Itu insya-Allah kita akan ulas pada malam besok. Jadi siapa ada kesempatan ikuti. Sebab tu modul-modul yang kita susun ni yang mempunyai berkaitan. Kalau memang kalau ada kemampuan, janganlah miss mana-mana kelas. Kalau tak mampu juga, silalah rujuk kepada rakaman yang ada. Kalau tak mampu juga, berilah nota. Kalau betul-betul nak dengar, baca. Sebab kita nak dapat maklumat yang kita bincang seperti ini memang agak sukar untuk dibincangkan, dipelajari hatta di sekolah-sekolah pun. Tuan semaklah kalau tuan tak percaya, tuan cari mana sekolah agama yang ada menceritakan panjang lebar tentang malaikat, ataupun yang mengulas panjang lebar tentang rukun iman. Kalau pelajar-pelajar yang jurusan pengajian Islam, mungkin mereka boleh pelajari ilmu ini dalam subjek akidah. Jadi kita mengambil kesempatan ni untuk kita kukuhkan pengetahuan kita tentang perkara-perkara yang gaib. Sebab kalau kita boleh mengetahui perkara gaib, kita beriman, dia akan membantu kita sedikit sebanyak untuk kita melaksanakan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita terus pergi kepada yang ketiga. Para malaikat ni, mereka juga berperanan mengajar Nabi Allah Adam alaihi salam. Adam alaihi salam, mereka juga di dalam syurga. Adam ni sebenarnya dalam syurga pun pernah belajar daripada malaikat. Belajar apa dengan malaikat? Antaranya, mari kita lihat hadis ini. Hadis ini saya terus baca terjemahannya sebab kita nak jimatkan waktu. Jadi kita baca terjemahan. Kalau matan hadis tu dalam bahasa Arab tu, kalau kita nak baca, kita boleh baca. Tapi kita untuk pengisian ni, saya terus pergi kepada terjemahan dia lah senang. Sabda Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih, riwayat Al-Bukhari Muslim. Dia kata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, iaitu tingginya 60 hasta. Setelah Allah ciptakan Adam, Allah berfirman kepada Adam. Ini di antara ilmu yang Adam pelajari di dalam syurga. Jadi Allah kata kepada Adam, pergilah Adam dan ucapkanlah salam kepada kumpulan tersebut, iaitu sekumpulan malaikat yang sedang duduk, lalu dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam. Sebenarnya Allah Ta'ala nak Nabi Allah Adam belajar tentang macam mana nak tahu jawab salam. Macam mana jawab salam yang betul. Sebab tu Allah kata, dengarkanlah bagaimana mereka. Perkataan dengarkanlah bagaimana mereka ni, maknanya Allah kata, Adam, kau bagi salam dekat malaikat tu. Lepas tu kau dengar baik-baik. Macam mana mereka menjawab salam? Kenapa Allah minta Adam dengar baik-baik jawapan balas salam daripada malaikat tu? Allah mengatakan, ini kerana ucapan itu akan menjadi salam penghormatanmu dan anak keturunanmu.
Rupa-rupanya salam yang kita belajar ni, yang kita duk amal ni sebenarnya adalah salam yang diajarkan oleh para malaikat kepada bapa kita Adam alaihi salam. Maknanya dalam syurga ni memang kata-kata hormat, kan, ucapan yang selalu keluar bagi ahli syurga ini adalah ucapan salam. Sebab tu Assalamualaikum ni dia adalah ucapan syurga, dan tahu tak? Ucapan malaikat. Dia bukan macam ucapan good morning. Dia tidak seperti ucapan apa khabar. Tidak. Sebab itu sangat besar kedudukan ucapan Assalamualaikum. Jadi kita tengok dulu apa yang berlaku kepada Adam. Maknanya Allah kata jawapan salam malaikat tu nanti itulah jawapan salam yang kau juga kena amal, anak keturunan kau pun kena ikut macam itu. Maka Adam pun pergilah dan Adam pun berkata, Assalamualaikum. Adam bagi salam. Assalamualaikum. Tengok dekat hadis tu. Adam cakap apa? Adam kata Assalamualaikum. Dia kat sini kan? Adam cakap Assalamualaikum. Maka apa jawapan malaikat tu? Lantas mereka, iaitu para malaikat menjawab. Malaikat menjawab apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dalam riwayat lain ditambah perkataan fadhalu warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okey. Selepas Adam memberi salam, para malaikat jawab. Dia jawab. Dia boleh sebut wa'alaikum, wa tu dan. Kalau saya sebut dan pun tak apa. Alaikum. Assalamualaikum boleh juga. Okay, ada kata Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat jawab apa? Assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat jawab. Jelas tak? Jadi kita pun kalau orang memberi salam Assalamualaikum, walaupun kum ni kamu untuk ramai, tapi kalau kita bagi pada seorang, boleh kita sebut Assalamualaikum juga. Dan kita jawab kalau seorang boleh juga Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam, boleh juga. Di sini kita dapat pelajari. Jadi rupa-rupanya ucapan salam ni sudah diketahui oleh para malaikat. Adam alaihissalam belajar macam mana jawapan balas kalau memberi ucapan salam. Tapi kita janganlah belajar bab salam hanya guna hadis ni saja ya. Dia ada banyak hadis lain lagi. Jangan guna hadis ni saja. Kalau kita baca hadis, ada yang kata wa barakatuh, ada assalamualaikum, ditambah sikit warahmatullah, ditambah sikit wa barakatuh. Itu kita kena bincang pada hadis lain. Tapi dekat sini kita hanya lampirkan satu hadis yang menunjukkan yang menunjukkan ucapan salam yang dilakukan oleh para malaikat. Okey, ada soalan yang tanya dekat chat, ada tambah perkataan ta'ala. Sebenarnya ta'ala tidak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan boleh buka dalam kitab Riyadhus Shalihin ke, kita cari tajuk bab salam, ataupun boleh buka dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, cari tajuk ucapan salam. Yang setakat yang dapatan saya hadis-hadis Nabi yang sahih, Assalamualaikum paling tinggi sampai wa barakatuh. Kalau tambah yang waridwanan tu, itu pun tidak sahih. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tak ada ta'ala tu. Yang ta'ala tu bukanlah sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebaik-baiknya kita ikut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ucapan salam ni dia adalah bukan ucapan yang biasa-biasa. Dia adalah ucapan yang ada kaitan dengan ibadah. Sebab tu ramai kadang-kadang orang bagi ucapan salam ni sampai ada yang kata salam maut. Itu pun buat benda bid'ah macam tu. Adalah salam sejahtera, lepas tu salam maut pula ke orang. Kalau salam satu Malaysia itu pun tidak sunnah. Salam Isnin, salam Selasa, salam Rabu, salam Jumaat, semua tu tak ada salam-salam Jumaat tu. Yang ada Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kita ubah. Jangan kita ikut masyarakat kita ni. Kan? Salam tu dah sejahtera, salam sejahtera lagi. Tak apalah. Tapi tak perlulah sampai salam satu Malaysia. Faham kan? Ucap je, orang Islam ucap apa? Nak bagi salam, ucap je lah Assalamualaikum. Jadi kalau orang jawab Assalam satu Malaysia, nak jawab apa? Waalaikumsalam satu Malaysia. Okey. Dia sepatutnya kena ada pihak beragama yang tegur tentang benda-benda salam ni. Dia satu benda yang ada dalam Quran. Kalau kita belajar dalam hadis ni, benda ni adalah ucapan di dalam syurga. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar tentang syurga, saya jemput tuan-tuan besok petang. Insya-Allah kita akan memulakan siri pertama mengembara ke dalam syurga. Kita akan belajar tajuk syurga. Nota dah ada, boleh pakai nota yang lama, tapi nanti saya akan buat nota yang lebih update. InsyaAllah besok petang 2:30 kita akan mulakan pengisian baru bagi tajuk syurga yang didambakan. InsyaAllah kita ada modul, kita ada susunan bab-bab dia. InsyaAllah besok petang kita akan buat sesi pengenalan. Baik, kita terus kepada yang keempat. Okey, saya pun tak boleh lama tuan-puan ya, mungkin saya sampai 3:30 saja. Ya. Kita masih ada waktu lagi. Sebab kita baru 3:10, tadi kita mula 2:30. InsyaAllah kita teruskan dengan yang keempat. Yang keempat, para malaikat ni memandikan jenazah Nabi Adam ketika wafat. Nabi Adam ni ketika dia meninggal, yang memandikan beliau adalah para malaikat. Ini ada di dalam hadis. Cuma hadis ni berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama tentang status hadis ini. Okey. Dalam kitab Al-Mustadrak. Okey, Al-Mustadrak ni karangan Al-Imam Al-Hakim. Okey. Dan Al-Mujma'ul Awsat karangan At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani dia ada letakkan hadis ini dalam kitab Mujamul Awsat, begitu juga dengan Al-Hakim. Yang mana Nabi SAW bersabda, ketika mana wafatnya Nabi Adam alaihissalam, dia dimandikan oleh para malaikat dengan air dalam jumlah yang kancil. Lalu mereka wa alhadu lahu, mereka menggalikan yang lahat untuk Nabi Adam. Lalu berkatalah para malaikat kepada manusia ketika itu, hadhihi sunnatu Adam fi waladi, ini adalah sunnah Adam kepada anaknya. Maknanya apa? Maknanya Nabi Allah Adam itu sendiri dia dimandikan. Dia juga dikebumikan. Jadi sunnah keturunan anak Adam, apabila kita meninggal,
mana-mana anak Adam yang meninggal, maka ia perlu dimandikan. Dan sudah pasti ia perlu dikebumikan. Okey, ini satu contoh berdasarkan hadis ni. Dan kalau kita baca satu lagi hadis, ada hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, cerita seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah ni sangat terkenal juga namanya, Hanzalah. Sebab dalam hadis memang sebut namanya Hanzalah. Ejaan dia dekat sini lah. Ada Hanzalah. Hanzalah. Dia ada namanya adalah Hanzalah. Jadi Hanzalah ni dia meninggal, dia mati syahid dalam perang Uhud. Lalu Nabi SAW menyatakan, terus kita pergi kepada terjemahan hadis tu yang bermaksud, sesungguhnya sahabat kamu ni, namanya siapa? Nabi kata, yakni Hanzalah, dimandikan oleh para malaikat. Nabi kata, tuwassiluhul malaikah. Dia telah dimandikan oleh para malaikat sebab didapati jenazahnya itu basah. Jadi ditanya, Nabi kata, dia telah dimandikan oleh para malaikat. Lalu Nabi SAW minta kepada para sahabat dia, bertanya kepada ahli keluarga Hanzalah, apa yang berlaku kepada Hanzalah tu, apa yang dia dah buat sampai apabila dia masuk dalam perang Uhud, dia mati syahid dimandikan oleh para malaikat. Maka para sahabat kemudiannya menanyakan perihal kepada isterinya. Para sahabat pun fasu'ilat sahibatuhu. Ustaz, tak ada suara Ustaz. Ustaz, tak dengar suara. Ustaz dah tak ada ke? Lain kot. Lain kat kampung. Dia terkeluar tu, nanti dia masuk balik. Okey, dah masuk dah, alhamdulillah. Hotspot. Jadi habis dia punya kuota tu, dia minta tambah balik semula. Okey, saya teruskan ya. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar? Jelas. Boleh Ustaz, jelas. Okey, insya-Allah. Maafkan ya. Saya di rumah ibu saya sebenarnya. Okey. Kita teruskan ya. Okey. Maknanya para sahabat baru dapat tahu, rupa-rupanya Hanzalah ni dia keluar berperang dalam keadaan dia belum lagi mandi junub. Faham tak maksud? Hanzalah ni dia keluar berperang dalam keadaan dia belum sempat untuk mandi junub. Dia belum sempat mandi wajib lah. Apabila dipanggil keluar perang, para sahabat ni tak tunggu lama. Dia terus berperang. Akhirnya dia mati syahid. Lepas cerita tu Nabi tahu, baru Nabi mengatakan lidzalika ghassalatul malaikah. Oleh kerana itulah para malaikat memandikan dia. Itulah jawapan dia. Maknanya kita dapat belajar apa pada petang ni? Para malaikat ni, dia bukanlah sekadar yang kita belajar 10 malaikat tu saja kan.
rupa-rupanya ada malaikat-malaikat ni berfungsi seperti mana kita belajar ni, memandikan jenazah Hanzalah. Okey, seperti mana dalam riwayat dikatakan ia memandikan jenazah Nabi Allah Adam. Dialah yang menguruskan jenazah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, itu yang keempat. Jadi kita masuk yang kelima. Yang kelima, para malaikat ni semua setiap daripada kita ya, waktu kita berada dalam rahim ibu, sudah ada malaikat yang Allah tugaskan kepada setiap orang dari kita. Masa tu kita tak tahu apa itu alam dunia. Kita tak berada dalam rahim ibu. Tetapi Allah Ta'ala telah menugaskan malaikat kepada kita semua. Maknanya kita semua ni pernah datang malaikat ini. Apa dia? Dia terlibat dalam proses penciptaan manusia. Dalam proses ciptaan apa? Kita tengok, kita baca dalam hadis ni, seperti mana hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita terus bagi terjemahan ya. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah air mani mencapai usia 40 hari, maka Allah akan mengutuskan malaikat kepada rahim tersebut. Kemudian malaikat itu membentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulit, daging dan tulangnya, lalu berkata. Okey. Lalu dia berkata, hadis ni dia hadis ni okey, betul. Lalu malaikat tu berkata kepada Allah, nak jadikan lelaki ke nak jadikan dia perempuan? Dia kata, kejap, hadis ni dia macam lain sikit dia punya matan dia. Nanti saya berikan hadis yang lebih tepat. Ini dia sahih juga matan dia. Cuma dekat terjemahan dia ada beza sikit. Tapi kita guna yang terjemahan dia. Okey, hadis riwayat Muslim. Lalu Allah berkata kepada malaikat tu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Maknanya kalau Allah kata pada malaikat, jadikan dia perempuan, perempuanlah bayi itu. Kalau dia lelaki, lelakilah. Dan para malaikat pun menulisnya. Malaikat menulis itu dia ada kaitan tentang malaikat menulis tentang rezekinya, amalnya, bahagia ke celaka dia. Itu kita kena belajar maklum. Bab takdir kita kena belajar bab yang lain. Saya takkan kupas tentang tajuk takdir itu. Tetapi kita nak pelajari bahawasanya dalam hadis yang sahih menyebutkan waktu kita berada dalam rahim ibu kita, sudah ada malaikat yang ditugaskan dalam membentuk kita itu dalam perut ibu kita. Termasuklah malaikat ni dia menulis akan rezeki kita, akan hidup kita ni bahagia ke ataupun sengsara. Sebab itu ketika mana kita mengulas tentang kepentingan menulis ni, kepentingan Al-Qalam, kita akan gunakan hadis ni nak menunjukkan bahawasanya pentingnya menulis ni, sehingga kan kita dalam rahim ibu pun telah digunakan kaedah menulis takdir kita tu. Maknanya penulisan ini sudah bermula di alam rahim lagi oleh para malaikat. Okey, jadi kita dapat jawapan dia. Okey, kita pergi kepada yang keenam. Yang keenam, para malaikat ni bukan semata-mata waktu dalam rahim saja berfungsi. Ketika kita membesar, keluar daripada ibu kita, membesar kita, hidup sampai ke hari ni, rupa-rupanya ada malaikat yang jaga kita. Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan. Jawapannya adalah ya. Malaikat menjaga kita. Sekarang ni pun ada malaikat jaga kita. Okay, nak tahu ayat dia, kita tengok dalam suratul Ra'di
ayat nombor 11. Okey, ayat ni menunjukkan tentang malaikat hafazah. Nanti kita akan tengok hafazah kan. Okey, kita tengok dekat sini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Okey, bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat yang bertugas bersilih ganti. Ni mu'aqibatun. Dia bersilih ganti shift dia. Dia silih berganti. Nanti nak tahu shift dia bila? Nanti kita boleh tengok hadis nombor 2. Yang orang kata malaikat datang ada waktu pagi, ada waktu petang. Sebab tu kalau kita baca ayat Quran, kita jangan terus buat kesimpulan. Jadi kita kena baca keseluruhan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada. Allah kata lahu, bagi manusia tu. Yang mana malaikat tu dia akan jaga dari mana? Min baina yadayhi, dari depan dia. Wa min khalfihi, dari belakang dia. Nanti kita akan baca ulasan ulama tafsir. Apa makna depan, apa makna belakang. Yang mereka menjaga manusia itu min amrillah, dengan perintah Allah. Okay, kalau kita baca terjemahan, kita tahu manusia ni ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga depan, menjaga belakang, yang mereka ini bersilih ganti menjaga depan, menjaga belakang. Mereka ni menjaga kita bila macam mana semua tu ikut perintah Allah. Okay. Nak fahamkan lagi, maka kita kena rujuk kitab tafsir. Apa maknanya? Yang paling mudah kita tengok apa Ibnu Katsir kata. Tengok Ibnu Katsir dia kata. Ibnu Katsir ketika dia mengulas ayat ni, dia cakap bagi setiap orang ada malaikat yang bergilir-gilir menjaganya. Itu dia panggil mu'aqibat tadi. Ada malaikat menjaga manusia pada siang hari. Okey. Ada malaikat yang menjaga di malam hari. Yang menjaga malaikat ni, malaikat yang jaga tukar-tukar ni, shift dia tadi tu, jaga dari apa? Dari kejahatan dan kecelakaan. Kejahatan dan juga kecelakaan. Kalau orang bertanya, contoh kalau orang bertanya lah, lepas tu kenapa kita ditimpa dengan wabak juga? Kenapa ada orang tetap kena positif COVID-19 juga? Kenapa ada orang tercedera juga? Sebenarnya ketika mana seorang tercedera, okey, dia terbunuh ke, dia ditimpa suatu benda yang buruk ke, itu di luar kawalan malaikat. Faham tak maksudnya? Di luar kawalan malaikat tu maknanya sudah Allah takdirkan dia kena benda tu. Maknanya ketika benda tu berlaku, malaikat dia tak jaga. Faham tak? Sebab ayat ni kata daripada Allah kata tadi, yahfazunahu min amrillah. Dia mengawas dan menjaga dengan perintah Allah. Maknanya kalau Allah perintahkan hari itu, waktu itu, dia akan ditimpa kemudaratan, maka dia akan berlaku. Okey, jelas kat sini kan? Okey, kita baca lagi. Kata Ibnu Katsir, selain malaikat ni, dia kata ada malaikat lain yang bergilir-gilir mencatat perbuatan baik, perbuatan buruk. Ni kita dah belajar dekat malaikat apa? Sifatnya apa? Raqibun atidun. Okey. Lepas tu maksudnya kalau ikut Ibnu Katsir ni, dia kata ada malaikat menjaga siang, ada malaikat yang jaga malam.
Lepas tu dia kata ada malaikat yang mencatat perbuatan baik. Yang ni malaikat lain lah. Okey. Lepas tu pula dia kata ujung tu dia kata masih ada 2 lagi malaikat yang menjaga. Satu dekat depan, satu kat belakang. Ini yang Ibnu Katsir ulas. Yang kaitan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan. Dia kata punya malaikat dia ada beza. Yang catat amal tu kita sudah maklum lah. Dia adalah apa? Dia adalah malaikat kiraman katibin kan. Sifatnya raqibun atidun. Ada dekat kanan, ada dekat kiri. Tapi rupa-rupanya ada malaikat lain yang dia bukan jaga amal. Tapi dia jaga kita di depan dan di belakang. Okey. Jelas tuan perempuan? Okey. Cuma yang maklumat yang dekat sini ni kita tak ambil maklumat di sini sebab saya pun masih cari jawapan macam mana Ibnu Katsir dia boleh kata manusia tu dikelilingi oleh 4 malaikat waktu siang dan 4 malaikat pada waktu malam. Maknanya 8 malaikat lah. Betul tak? 4 malaikat siang, 4 malaikat malam. Maknanya kalau raqib atid, kiri kanan, malaikat jaga depan belakang. Kalau ada malaikat jaga siang dan petang, itu dah berapa? Okay, kita tak say, yang ni kita tak perlu nak ulas panjang lebar, cuma kita pegang fakta bahawa ada malaikat yang jaga depan, yang ada jaga belakang. Okay. Kita terus pergi kepada suara saya tuan-tuan dengar atau tidak? Sebab hujan Dengar, Ustaz. di rumah ibu saya ni dia hujan. Dengar Ustaz. Dengar. Jelas. Tuan-tuan boleh bagi maklum balas, boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh, Ustaz. Dengar Jelas. Ustaz, dengar. Boleh dengar tak suara saya dengan baik? Jelas, Ustaz. Ya Ustaz, dengar. Ustaz mungkin tak dengar respon kita kot. Boleh dengar? Boleh Ustaz. Ya Ustaz, dengar. Dengar Ustaz. Okey. Alhamdulillah sekejap kan. Sebab saya punya ni dia tak berapa dengar. Okey. Mungkin kita insya-Allah kita tak akan panjangkan perbincangan minggu depan insya-Allah. Kalau kita ada soalan, kita akan bincang apa ulasan Ibnu Katsir ni ya. Ada yang kata 6 jam tu insya-Allah nanti saya akan jawab juga. Soalan yang sahih ke hadis yang kata jika kita buat kebaikan terus dicatat. Tapi kalau kita buat keburukan, malaikat bagi masa dekat kita 6 jam. Lepas tu kalau tak beristighfar, adakah akan dicatat? Ini pun insya-Allah pada minggu depan saya akan jawab. Jadi soalan ni pun ulasan Ibnu Katsir yang dekat part sini saya tinggalkan dulu. Okey. Saya nak tinggalkan dulu. Nanti insya-Allah kita cari jawapan sebenar Ibnu Katsir. Sebab saya sampai sekarang saya duk baca, saya pun kurang kepastian kenapa dia kata 4 siang 4 malam. Okey, nanti kita akan ulas. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ayat Quran ni ayat dalam surah Al-An'am dan surah Al-An'am ayat 61 kita akan jumpa ayat tu kata ada malaikat yang memang mengawal kita. Jadi ayat surah Al-An'am ayat 61 ni dia berkaitan dengan ayat yang kita baca sebelum ni, iaitu ayat suratul Ra'd ayat nombor 11. Dia jaga depan belakang. Kalau kita baca pada ayat ni dia tak sebut depan belakang, dia cuma sebut Allah mengatakan wa yursilu alaikum hafazatan. Wa yursilu alaikum hafazatan. Okey. Allah mengutus kepada kamu malaikat pengawal. Yursilu alaikum hafazatan. Malaikat-malaikat pengawal. Jadi malaikat-malaikat pengawal ni antaranya yang jaga kita depan belakang. Itu kita dapat satu maklumat dah. Iaitu tak boleh ditolak lagi. Cuma okey.
Adakah malaikat depan dan belakang tu maknanya malaikat yang sama yang dia tukar shift, ada datang waktu pagi, ada naik kepada Allah pada waktu petang. Hadis yang ini insya-Allah pada minggu depan kita akan buat dia punya gambar rajah dia, supaya kita lebih faham. Okey, fakta yang kita tak dapat tolak, memang ada malaikat pengawal kita, okey, yang silih berganti. Jumlah tu kita tak dapat nak pastikan. InsyaAllah minggu depan nanti saya cuba buat dalam bentuk diagram. Dan yang kita tak dapat tolak, malaikat raqibun atidun tu yang pencatat amal, itu memang kita sudah pasti. Tak dapat dinafi. Cuma ada satu hadis yang Nabi kata malaikat ikut kita ni bergilir-gilir pada waktu malam, pada waktu siang. Ini yang Ibnu Katsir nak sebut tadi tu. Seolah-olah malaikat dia ada tiga jenis, tiga golongan. Pencatat amal, yang jaga depan belakang, yang dia jaga kita malam dan siang. Jadi yang ini kita akan ulas pada minggu depan. Kita nak ulas yang hadis ni. Adakah malaikat tu sama dengan malaikat yang jaga kita depan belakang, ataupun yang jaga depan belakang tu malaikat lain, ataupun malaikat sama berdasarkan hadis ni. Jadi insya-Allah kita akan jawab pada minggu depan. Saya kena buat diagram supaya lebih nampak. Jadi saya akan berhenti di sini. Jam pun dah 3.30 kerana ada keperluan yang perlu saya selesaikan. Jadi kita tak dapat buat selama 1 jam setengah. Sepatutnya kita habis pukul 4. Jadi ikutkan nota, kita dah habis ya untuk nota nombor 8. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya dapatkan nanti nota. Tengok nota yang ni, baca dulu. Nota yang baru, perkara 5, 6 dan 7. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung semula. Okey, saya mungkin tak buka soalan pada tuan-tuan puan. Namun jika ada nanti mungkin boleh nyatakan dalam kaedah dan bentuk yang lain. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan yang Allah rahmati sekalian. Kita berhenti di sini. InsyaAllah malam ni kalau ada kelapangan, saya jemput mengikuti perbincangan kronologi kisah Nabi Musa alaihissalam. Malam ni kita nak masuk kepada cerita bagaimana Bani Israel menyembah patung anak lembu. Malam ni kita bincang jam 9 suku. InsyaAllah. Ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.